Macam Mira dia tengok video Datuk kata, Datuk nak beli ni kan sebab anak Datuk nak makan, seorang nak makan pizza, seorang nak makan apa yang Datuk terpaksa minta Adira dan sebagainya. Itu sebenarnya menyentuh hati saya. Mula-mula saya tak ambil pot sangat, minta maaf cakap macam okay, kita just ikut macam tu lah, biasalah. Sekarang ni kan pantang isu rumah tangga lah, itulah dan sebagainya. Tetapi yang membuatkan Datuk ni sesuatu, dia jadi timbal balik kat Datuk tau. Kalau sebelum tu orang menghujat, contoh orang menghujat Datuk, of course lah macam-macam lah tanggapan dan sebagainya. Tetapi selepas video Datuk tu buat untuk anak-anak dan you sangat-sangat sincere, benda tu jadi timbal balik yang sangat baik untuk Datuk. Se-Malaysia sangat mula dikesian tapi terus jatuh sayang. Orang jadi sayang pada Datuk sebab Datuk sebagai manusia tu bila you diuji, kita nampak ketabahan dan Datuk ikhlas dan redha terima ujian itu. You tak ada rasa malu, you tak ada rasa macam sebab status you faham tak? Sebab you Datuk mungkin jadi itu yang membuatkan you sangat jujur, saya ikhlas demi anak-anak. Itu yang membuatkan Datuk Red ni luar biasa, Masya Allah. Saya menitis air mata saya Datuk, saya tengok video Datuk tu you buat untuk anak-anak you. Saya cakap sekarang pun saya merinding. Saya macam, ada memang manusia macam ni yang boleh keluar. Itu tapi kita kan tak tahu sebenarnya Datuk buat video tu betul-betul nak cari rezeki, ingatkan 6 orang ke. Saya sampai cakap dengan wartawan tu, saya dapat kerja kat Bazar Ramadan pun jadilah. Serius lah Datuk? Yes, saya kata kan, saya bukannya nak kerja masa tu, bukannya nak kerja apa semua, dapat kerja Bazar Ramadan, pasal saya kenalkan hari raya ni. Pasal saya takkan balik cerita dengan anak, bapak tak ada duit. Memanglah orang kata kenapa manjakan anak-anak. Tapi kita sebagai bapak ni, nak bercakap benda tu paling berat sekali lah. Kan? Paling berat sekali kita nak cakap tu. Tak tahulah, bagi saya lah sebagai seorang bapak, saya nak permintaan anak-anak tu saya tak termampu lah nak cakap tidak. Tengok ramai kat sini cakap respect dengan Datuk. Betul Datuk, betul saya rasa. Sebab apa Datuk? Datuk tahu tak? Macam ni. Mungkin ramai di luar sana yang berfikir macam ni. Apabila Datuk dan Adira dan isteri Datuk diuji begini kan, orang ingat Datuk adalah orang macam tak apalah Datuk lepas tangan sebab mungkin Adira boleh take care of your anak-anak kan. Tapi ikhlas saya cakap, saya pun macam dalam banyak-banyak jawapan yang Datuk nak bagi dekat reporter tu, you boleh bagi jawapan tu kerana anak-anak. Dan of course seorang lelaki ada ego dia untuk menitiskan air mata, betul tak? Takkanlah you nak buat konten, betul tak Datuk? Itu timbal balik, maksud saya katakan tu Datuk, asbab yang baik ataupun asbab yang tidak baik pun itu asbab daripada Allah kan. Jadi benda tu timbal balik sebab keikhlasan Datuk buat untuk anak-anak. Kan? Kita tak tahu apa yang Datuk alami, kenapa, apa semua. Kita cuma, macam saya terpanggil tu, saya highlight nama Datuk tu because anak-anak. You boleh cerita, saya terpaksa minta sekian-sekian RM100. Saya beli ni, okey cukup lah. Alhamdulillah RM20. Tinggal lagi berapa ringgit. Ya Allah Datuk, itu yang saya tengok tu Ira menitiskan air mata Datuk, betul. Aduh, nak cakap. Sorry lah ni kalau saya live ni, kalau diorang bagi gift saya tak dapat kan? Tak tahu saya dengan Datuk sama je, tak tahu sangat. Itulah. Risau juga. Kadang diorang banyak sangat bagi gift. Orang fikir ni memang baik dengan. To be honest, tadi saya ada meeting dengan tim saya sebab saya ada booth dekat KLCC Star Vendor. Lepas tu kita orang ada meeting sekejap. Lepas tu adalah manager saya cakap, why not Ira, sebab saya ada kata saya nak, ada tak someone boleh contact Datuk, sebenarnya saya nak jumpa anak Datuk. Adalah sedikit insyaAllah rezeki untuk raya kan. Dah cukup dah. Anak saya dah cukup dah, Alhamdulillah. Cukup dah Alhamdulillah. Dah lebih cukup dah Allah bagi kan. Masya Allah. Luar biasa Datuk. Dah cukup. Tadi kebetulan saya pada hari Selasa keluar rumah pagi. Hari Sabtu pagi tadi saya pulang ke rumah. Dengan baju yang saya keluar hari Selasa, dengan seluar saya keluar hari Selasa, dengan topi saya keluar hari Selasa, itulah saya bawa balik hari Sabtu tadi. Pasal niat saya memang keluar rumah tu memang niat nak mencari duit, bukan nak bawa duit seguni ke. Tak, saya nak bawa duit untuk perbelanjaan hari raya je.
Maksudnya Datuk keluar hari Selasa, Ya saya. you dah bernazar berniat dalam hati you takkan balik selagi tak dapat kerja. Ya saya. Ha, memang niat saya memang untuk anak-anak je. Allah Akbar. Allah Maha Besar. Ya Allah Datuk. Kenapa Datuk? Ada cakap orang macam ni. Datuk biar betul. Ya, pasal hari raya anak-anak mana tahu. Diorang nak baju raya. Diorang nak baju raya. Tapi tak tahulah itu perancangan Allah tu. Ya Allah. Dapat saya buat balik. Sampai owner Jekyll sekali Datuk Seri Fairuz tu sekali yang telefon sendiri pakai telefon dia. Dia bukan pakai telefon dia manager dia kata dia sendiri yang telefon saya datang tu buat anak-anak ambil lah baju apa semua. Saya kata tak nak tu, saya nak kerja. Saya nak kerja. Jadi dia bagi saya buat video atas bantuan Anas sekali tu yang Mr. Famous tu kan. Ya, ya. Jadi saya nak kerja. Saya tak nak duit macam free, macam duit sembangan je tak nak. Saya nak kerja. Tak kisah tu apa. Kata buat video boleh? Boleh tu. Bantai. Jalan. Saya kata boleh. Itu yang dah tua ni jadi model lah pakai. Masa tu kebetulan Cik Ta pun ada. Allah Akbar. Jauh betul kerja aku. Allah Akbar. Tu yang jumpa Pak Jad tu. Tu yang saya ingatkan. Era dia ni saja je nak tegur dia Pak Jad. Pasal tu hari saya tak dapat tegur. Macam biadab sangat saya rasa kan. Dia tengah buat kerja tu saya lalu je kan. Macam saya pula orang besar pula rasa kat situ kan. Allah Akbar. Okey. Maksudnya hari Selasa Datuk keluar Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu baru balik. Ya saya. Itulah baju tu. Minta maaf sampai daki kat leher ni penuh dah. Okey, jadi hari Selasa Datuk cari kerja. Masa tu Datuk tidur kat mana? Dalam kereta je? 2 hari dalam kereta. 2 hari lagi dalam hotel bajet lah. Ada seorang hamba Allah yang bayarkan untuk saya. Dia kata, you dah tua-tua lah you nak tidur dalam kereta buat apa kata kan. Jadi itulah. Tapi bukan saya tak nak beli baju apa semua. Tidak. Dia tak nak beli baju apa semua. Nanti saya asyik bertukar baju. Padahal anak saya tak ada baju lagi kan. Ya. Saya tak nak. Biar saya settle kerja dulu. So Datuk lepas Datuk tiba-tiba viral. I rasa dalam masa 1 hari je Datuk viral Lepas ya. 1 hari je. Malam tu pun saya punya follower dah meningkat ke hampir ke 100,000 dah. Ya Allah, biar betul Datuk. Ya, saya pun tak tahu. Allah Akbar. Cuma saya tak boleh buat live je. Kenapa? Tak tahu, mungkin TikTok tu terkejut ke tengok orang ni 2 minggu 6 orang je tiba-tiba hari tu boleh melantun sampai dekat 100,000 kan. Ya Allah. Allah besar. Orang cakap thank you Datuk pernah belanja makan dia kata. Ya. Lah tu lama punya cerita. Okey, maaf Datuk saya tanya. Jadi selepas Datuk viral tu kan tiba-tiba Datuk dia macam kan vast viral kan FYP semua. Macam mana tiba-tiba pasti macam Adira ataupun Datuk macam terkejut Ya, itu kadang itu menambahkan lagi ketakutan saya nak balik rumah. Serius lah Datuk. Ya, saya takut nanti contohnya Adira kata contohnya dia tak adalah tapi kita beranggapan kan. Yelah. Dia takut nanti apa pergi apa semua dia kan malu kata dia kan. Pasal Adira memang Ira bayangkanlah saya bankrupt 2019. 5 tahun dia simpan jaga saya punya. Kalau Datuk ni jangan ceritalah pasal benda-benda yang ni. Kalau wartawan cari pun pasal saya dengan Adira. Pasal Adira ni artis, public figure. Jadi Adira ni simpan rahsia saya 5 tahun. Sampai satu tahap dia kata tak payah kerja lah kalau macam ni. You pergi hantar anak je pergi balik apa semua kan. You bagi you gaji. Saya kata tak boleh. Saya nak kena keluar juga. Pasal saya ada satu dosa-dosa silam saya nak tutup. Pasal sakit baki kehidupan saya tak lama lagi. Itu pasal saya kena kuatkan juga. Tak apalah. Baiklah, malu-malulah. Pasal dah tak ada apa lagi pun nak dimalukan dengan diri saya ni dah. Bagus Adira Itulah. Itulah saya takut sangat nanti orang tak nak ambil kerja dia apa semua kan. Masya Allah. Tapi tu ada orang tanya, kenapa Datuk tak buat live dengan Adira sebelum ni? Pasal
sebelum balik ke rumah dia. Mana Hmm. sebelum macam mana? Sebelum viral ke apa? Tak, tadi ada yang tanya. Kalau sebelum viral memang saya tak suka apa semua. Aku tak suka ke depan. Saya tak nak tu pasal kalau orang kata saya nak buat ini drama ke apa ke, kenapa saya nak tunggukan benda macam ini baru saya nak keluar? Padahal saya dah kahwin dengan dia dah hampir 8 tahun. Betul. Hmm. Tak payah malu Datuk, semua orang duk kecam orang hal dalam rumah, apa orang lain yang semak-semak nak hentam mengata. Biasalah tu kan. Viral Datuk Red ni. Oh, okey. Lepas tu sekarang apa? Okey, mungkin Datuk boleh share kita cerita benda-benda yang yelah orang kata ramai nak tahu kan apa yang selama yang daripada Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu Datuk balik. So mungkin Datuk dah Alhamdulillah jadi duta ya. Dia jadi duta, dapat review ya. Kan ada syuting ke, jadi pelakon ke kan. Allah tu bang besar lah. Dia sampai Datuk Seri Fairuz kata kan, you jadi duta baju Melayu sampai hari raya ni, kata dia. Allah Akbar. Ya Allah. Saya yang nak minta kerja bazar Ramadan je, tiba-tiba Allah Ta'ala angkat suruh jadi duta baju Melayu JK. Ira tahu tak dia punya macam mana? Allah Akbar. Ya Allah. Macam tu masa tu macam mana Datuk? Ya Allah, mesti yelah dari planning tu nak kerja kat bazar Ramadan je kan? Ya, saya target bukannya sampai nak saya nak apa downgrade ke apa. Tak, saya kata sampai macam tu sekali je. Pasal saya nak minta kerja, saya pun bukannya ada pelajaran besar. Umur saya pun dah macam ni. Lepas tu saya tak ada account bank. Saya seorang yang muflis. Jadi Datuk, itu je saya kerja. Dapat kerja petang, malam dah ada gaji, cukup. Cukup saya target 3-4 hari saya keluar tu. Balik, ada rezeki. Baru saya berani balik rumah. Tapi macam anak-anak Datuk, mereka memang tak tahu apa-apa lah of course kan? Ya. Anak-anak sekarang ada dengan Datuk lah. Dengan Datuk. Dengan Datuk, sorry. Dengan saya. Oh, anak-anak memang Datuk lah, Masya Allah. Jadi sekarang ni Datuk dah, maknanya sekarang dengan Jekyll lah permanent. Memang dah. Kalau tak ada arah melintang Selasa ni syuting lagi. Tak tahulah apa punya baju saya nak kena pakai lagi kan. Busy lah Datuk lepas ni. Sikit lah. Aduh, tapi itulah saya pun macam sedih, part of orang kata yang lain yang melihat apa orang kata Datuk punya kisah ni memberi satu iktibar pengajaran. You know, hidup ni kan kita tak tahu time kita berada di atas, tiba-tiba kita diuji, tapi ni satu pengajaran yang sangat bukan semua orang lah berani ke depan dan apa orang kata macam mana yang Datuk buat ni kan. Itulah. Kadang saya cuba, macam semalam saya jumpa yang viral abang Tesla tu apa semua kan. Saya cakap, kalau boleh jangan jadi macam saya. Nikmat dunia ni Allah Ta'ala ni bukan tarik sikit, boleh tarik sop sekali. Bayangkan tiba-tiba kau di atas, lepas tu dia tarik kau ekonomi, lepas tu dia tarik kau dua-dua isteri kau yang kau megahkan sangat, yang kau kan sangat, boom, dia tarik apa semua. Bukan terduduk lagi dah. Sampai saya terbayang dah, kalau katakanlah pendek jodoh saya dua-dua, saya mana nak duduk? Dengan kerja tak ada, saya mana nak duduk? Boleh terbayang ke tak? Saya boleh duduk bawah jambatan. Memang boleh terjadi. Ya. Kerja tak ada. Ya. Kerja ada lah, tapi you nak terkejut, you nak cari rumah, you nak cari apa. Paling tidak saya pada membazir nak bayar duit rumah. Baik saya fikir duit makan saya, tak apalah. Duduklah cuma jambatan macam tu lah ibarat dia. Betul. Tapi kan Datuk, boleh ke Datuk macam, yelah bulan yang baik ni kan, daripada kisah Datuk, mungkin Datuk boleh bagi apa orang kata nasihat, sebab Datuk dah melalui kan, pada sekarang kan banyak sangat kan Datuk, kalau kita tengok isu-isu tentang pelakor, penyondol lah, you know macam-macam kan Datuk kan, jadi mungkin dari kisah Datuk ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil kan, jadi boleh tak Datuk bagi nasihat, apa yang sepatutnya, ya apa yang berlaku sekarang banyak kan kisah-kisah rumah tangga, orang ni ambil inilah dan sebagainya kan. Benda ni sensitif, tapi saya rasa Datuk adalah orang yang tepat yang mungkin boleh bagi nasihat dekat orang luar sana yang sekarang melalui kan
Itulah saya nasihatkan, yang mana berjaya, yang mana tak berjaya dan yang mana akan berjaya nanti. Yang pentingnya, ni bukan cerita acah-acah ustaz ke tidak kan. Agama je pegang. Agama je pegang. Pasal saya dulu terkilaf kat situ. Lepas tu bila kita ada duit ni, kita rasa diri kita tinggi. Sampai satu tahap saya ada berfikir saya takkan jatuh. Saya takkan jatuh. Kan? Saya takkan jatuh. Lepas tu saya fikir tak peduli nasihat orang. Saya kata tu, benda tu semua, inilah contohnya. Tak apalah. Biarlah saya seorang yang jadi. Janganlah orang lain jadi. Kalau ada yang sekarang ada isteri, jagalah isteri tu. Janganlah nak apa ni semua ni apa. Semua ujian. Allah Ta'ala bagi ujian. Ni ujian saya. Kan? Kalau boleh, janganlah bagi ujian. Mana yang dah berjaya tu semua pun ujian juga. Tapi macam mana kita nak mengatasinya, nak menguruskannya. Benda yang tak mustahil pun sekarang ni nampak dah jadi. Nasib baik Allah Ta'ala tu bagi saya benda ni masih setengah saya bernafas lagi. Betul, setuju. Sempat lagi. Ini ada soalan Datuk dari Nobita. Dia tanya, Antira tanya Datuk, apa amalan Datuk dulu sampai ramai sangat bantu Datuk sekarang ni bila you diuji? Tak tahulah. Ada orang cakap saya suka apa ni apa? Sedekah. Rendah diri Datuk. Tak ada lah. Orang cakap, saya tak ada. Datuk pemurah. Ni ramai yang cakap Datuk. Datuk pemurah, Datuk Datuk ni banyak bersedekah. Ini mesti yang kenal Datuk dulu ni kan? Itu dulu adalah sikit-sikit macam itu je. Alah, kalau sikit-sikit je tu kan. Itu pun sambil-sambil lalu macam itu je. Tak adalah tu. Itu je lah. Tak adalah apa dah. Tak adalah hebat sangat tu. Tak adalah. Benda tu tak adalah. Dia kata Datuk ni Malik cakap Datuk pernah tolong satu hamba Allah ni isi minyak kenderaan dia. Masya Allah. Alah, minyak je pun. Saya ingat pump station Sungai Buloh Petronas, Datuk top up minyak kereta dia. Ramai orang cakap Datuk suka belanja makan, minyak motor, bagi duit orang aksiden. Masya Allah. Tu dulu. Ya sebab itulah Datuk. Bila Datuk diuji tu Allah Maha Kaya kan. Dia terus bagi rezeki yang betul-betul Datuk tak sangka. Ada orang cakap macam ni. Saya tengok dekat satu ni lah. Ada orang cakap macam ni. Sila-sila air bulan Datuk ni jadi jutawan balik. Amin lah kan. Kita aminkan ramai-ramai. Amin. Rak. Sekejap. Saya nak buka lampu lah. Apa tu? Okey. Gelap ke? Ya, diorang kata gelap. Nanti kena ban Datuk. Tak boleh gelap. Okey. Kita bersedekah berkali-kali kita dapat pahala. Inilah hasilnya boleh jadi kekuatan pada semua. Ya, kita boleh jadikan Datuk punya kisah ni satu iktibar yang sangat Masya Allah. Saya percaya Datuk, macam sedekah tu, yelah kita semua tahu kan, bila kita bersedekah tu, ya Allah dia punya amalan sedekah tu luar biasa Datuk kan. Yang penting dia ada dua, sedekah tu sama ada kita sedekah ikhlas ataupun ikhlas dengan... Yelah, sebenarnya sedekah ikhlas, tapi kenapa orang nak kena timbulkan sekarang kan? Ya sebab Datuk punya kisah ni ibaratnya dalam satu hari Allah bagi Datuk macam, yelah Datuk katakan tadi RM15 pun Datuk nak bayar orang, you hutang dulu kan. Lepas tu you bernazar macam, okay aku takkan balik rumah selagi aku tak dapat kerja. Ibarat dalam satu hari Datuk buat satu video, you terus viral. Lepas tu rasa dalam satu hari you terus dapat kerja. You balik hari Sabtu tu rasanya duit Datuk dah berkepuk-kepuk. Kalau ikutkan saya boleh balik hari Jumaat, tapi saya dah janji dengan Pak Ahmad Western saya kena pergi Penang. Itu yang saya balik hari Sabtu. Oh, faham. Semua lelaki di Malaysia cemburu dengan Datuk, berani buang ego, respect. Yes, correct, betul. Itu maksudnya Datuk. Lelaki lain pun boleh buat kalau keadaan terdesak macam saya. Saya rasa lagi hebat lagi dia orang boleh buat. Lagi kuat lagi. Tapi tak ada orang buat setakat ni Datuk lah, sebab tu Datuk viral. Ini ujian saya.
Ini ada orang cakap, well said Dato'. I'm totally agree what you said. Allah nak ambil nikmat ni berinya bila-bila masa sahaja. Betul. Dulu saya tak berapa percaya kan. Kadang-kadang saya fikir, aduh, teruk sangat lah duduk jadi manusia ni kan. Sampai saya sampai down, sampai teruk sangat. Sampai saya kata ada satu benda mesin ke, kursi ke yang boleh terus tarik nyawa duduk ke, saya lah orang pertama yang akan gunakan kursi tu. Saya dah tak lalu menghadapi dunia ni. Pasal apa saya buat semua tak jadi. Apa dalam masa 5 tahun tu, bukannya saya duduk goyang kaki, tak. Saya cuba. Kadang-kadang ada rezeki saya tu dah betul-betul nak masuk dalam mulut dah. Lepas tu Allah Ta'ala tu kata tidak lah. Ya, betul. Itu yang saya kata, yang mana ada sekarang ni berjimat cermat lah, jagalah, fikir hari masa akan datang. Kita tak tahu apa yang kita jadi. Kalau kita tahu senang. Kalau saya tahu dulu saya ada hutang orang tu, saya tak nak hutang. Tapi dia kerana saya perancangan pun tak jadi apa semua, saya tak nak. Tapi benda ni dah terjadi, dah tertulis dah. Tapi at least saya tengah ada bernyawa lagi. Saya memang niat saya lepas raya ni saya nak keluar untuk cari rezeki, saya nak menebuskan apa segala saya. Meninggal. Kenapa? Saya Datuk settle dengan isteri sekarang baru filekan perception. Datuk cuba ceritakan apa sebab boleh bankrupt. Datuk dulu bisnes apa? Nampaknya Datuk batuk. Ya, saya batuk, minta maaf. Ada orang call. Oh, okay. Line tengah down kot rasanya. Sebab tadi lagging kan, banyak yang lag. Takut-takut ada terkena. Dah nak sahur kot. Okay. Bateri habis mungkin. Perlu esok nak kerja lagi. Ya. Akak Raya Bandung. Bateri habis dia. Mungkin bateri habis lah kan. Okay, so korang kita jadikanlah iktibar kan Datuk punya kisah tu. Sorry tuan-tuan, saya sebenarnya batuk. Tak berapa sihat. Ya, ramai dapat pengajaran. Mana Pak Azad nak tengok Pak Azad? Pak Azad dah tidur sebab saya tadi pergi ke KLCC, Star Vendor, saya punya booth kat sana. Bagus Ira, semoga umur rezeki, amin. Tak ada, saya sebenarnya secara jujur selalunya kalau kisah-kisah ni kita tak adalah nak bizbo dia, tapi memang Datuk Red ni pelik. Sebab dia boleh ke depan, dia boleh menitiskan air mata. Kalau kita tahu orang lelaki ni ego dia kan kalau dia nak menitiskan air mata. Dan saya sebagai seorang ibu, saya merinding tengok video dia waktu tu sebab yang dia cerita kisah anak dia tu, nak bagi anak dia makan tu. Kan? Dia sangat jujur dan ya Allah, dengan status dia Datuk. Betul tak korang? Itu yang membuatkan kita macam wow, subhanallah, luar biasa. Okey korang, sebenarnya saya tak lama dah saya nak live. Tadi tiba-tiba saya sebenarnya live tu nak buat nak bagi special dekat korang. Saya dapat rasa Datuk dia ni memang betul ikhlas dari segi dia cakap betul. Okay, sebenarnya saya tiba-tiba nampak Datuk Red dia masuk kan. So rezeki kita lah dapat sedikit sebanyak share. Kita jadikan benda ni sebagai orang kata iktibar, memberi manfaat pada kita, insyaAllah kan. Okay, sebenarnya saya nak buka dekat korang, nak tanya kat korang siapa kat sini ada masalah rambut gugur yang sangat teruk. Sebab saya nak live tak lama je ni kan. Sebenarnya tadi nak buka, saya nak bagi murah-murah je dekat korang untuk rambut gugur. Nak tanya siapa kat sini rambut gugur yang sangat-sangat parah. Okay, saya gugur stres. Siapa yang gugur sampai stres, sampai botak kepala dia, kan?
Kawan saya Kak, okay. Saya dah beli, Alhamdulillah, saya. Okay, kalau korang perasan, Pak Azad sebelum ni, dia botak tengah-tengah ni. Okay, macam padang golf kan. Lepas tu botak M. Saya pun sebelum ni botak dekat sini, botak kat sini, botak kat tengah-tengah. So, saya nak share dengan korang, Candita ni, okay, saya nak buka dekat korang. Harganya sangat-sangat murah. Okay, di mana biasanya set 5 item. You dapat shampoo, collagen, tonic dengan hair perfume serum. Bukan 1 tapi 2 botol. 5 item. Untuk rambutku. Siapa nak, saya nak buka RM100 saja. Harga asal RM250. Siapa nak? Ira nak baik orang 100 tapi 100 orang pertama je tau. 100 orang pertama sahaja. Siapa nak komen nak dekat bawah. Okay.